Salam sejahtera, nama saya Persiring Junis, nomor matriks BR 241602330. Pada hari ini saya akan membentangkan gambaran keseluruhan jenis perniagaan dalam industri. Bagi jenis perniagaan, syarikat yang Bizkona Enterprise ialah perniagaan perkongsian yang ditubuhkan pada 13 Oktober 2025 oleh usahawan muda Fakulti Pertanian Lestari, kata ringkasnya yaitu FPL, dan didaftarkan secara sah pada 24 Oktober 2025 melalui program Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Malaysia Sabah. Syarikat ini beroperasi dalam industri perdagangan dan perkhidmatan dengan menawarkan makanan dan minuman berkualiti pada harga berpatutan, khususnya kepada pelajar dan warga FPL. Dengan kerjasama 6 balai syarikat lain serta gabungan kepakaran pasukan, yang Bizkona Enterprise berpotensi berkembang sebagai peniaga yang komited terhadap kepuasan pelanggan dan berserat meluaskan impaknya dalam industri makanan dan minuman. Bagi jenis industri, syarikat yang Bizkona Enterprise beroperasi dalam industri makanan dan minuman dengan menawarkan 3 produk utama, yaitu pentolan, makaroni buah, dan air kelapa muda. Perniagaan ini dijalankan secara dalam talian, tapak gerai, serta program atau karnival bagi memudahkan akses pelanggan. Sebagai syarikat berdaftar, syarikat menekankan nilai inovasi, kebersihan, dan kualitas serta mematuhi keperluan undang-undang. Identiti syarikat dibina melalui logo dan slogan yang menarik, penggunaan bahan segar, harga berpatutan, dan perkhidmatan mesra pelanggan. Dengan pengurusan teratur dan strategi pemasaran yang fleksibel, syarikat ini berhasrat membina reputasi kuku dan terus berkembang dengan memperkenalkan produk baru selaras dengan tren pasaran. Itu sahaja daripada saya. Oke, seterusnya saya akan membentangkan tentang produk dan perkhidmatan. Produk dan perkhidmatan ini adalah tulang belakang bagi sebuah syarikat ataupun perniagaan. Tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan, kehendak, dan juga kepuasan pelanggan. Antara produk yang kami sediakan adalah seperti pentolan, air kelapa, dan juga makaroni buah. Perkhidmatan kami pula yang kami sediakan adalah seperti layanan mesra pelanggan, penghantaran murah, dan juga tempahan awal melalui WhatsApp, TikTok, dan juga Instagram. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ialah Santi Runi Kiring akan membentangkan bagian serta organisasi untuk syarikat Yang Bis. Untuk pengarah ialah Persiring Junis dan dibantu oleh Amanda Demaya sebagai timbalan pengarah, dan setiausaha ialah Arlin Arwana Samin, dan bendahari ialah Margaret Janta Anak Limong, ketua pemasaran Marcelo bin Anai, ketua jualan Mar Irwan Tumala alias Markus, pengurus logistik Wilkinson Aliu dan Azrul Rizan bin Suni, pengurus pengeluaran Juenda Usun dan Santi Runi Kiring. Nama saya Manadi Memories dan nomor metrik saya ialah BR241104142, dan saya juga memegang jawatan sebagai timbalan pengarah di syarikat Yang Bizkona. Seterusnya saya akan membentangkan strategi promosi jualan yang kami gunakan sepanjang perniagaan kami berlangsung, yaitu terbahagi kepada 2. Pertama, promosi tradisional, di mana kami akan menjual secara langsung, contohnya semasa Expo EPK. Dengan ini pelanggan boleh melihat, mencoba dan membeli produk kami secara terus ataupun langsung. Kami juga menggunakan poster dan banner sebagai bahan promosi dan akan memuat naik poster tersebut di media sosial yang kami telah buat, yaitu Facebook, TikTok, dan Instagram. Promosi dari mulut ke mulut juga kami lakukan melalui pelanggan yang berpuas hati. Seterusnya, promosi digital, di mana kami menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk kami memuat naik segala video, poster, ataupun gambar untuk menarik minat pelanggan kami membeli produk kami. Bukan itu saja, promosi digital ini akan memudahkan interaksi kami dengan pelanggan dan juga penerimaan tempahan. Seterusnya, kami mengaplikasikan teknik soft sell, hard sell, dan teaser posting yang akan menarik minat pelanggan dan meningkatkan hasil jualan kami. Halo, nama saya Arlin Arwana Samin. Saya akan membentangkan tentang pencapaian syarikat. Pencapaian syarikat Yang Bizkona sangat memuaskan dari segi jualan, pemasaran, dan pengurusan aktiviti sepanjang Expo EPK. Visi syarikat Yang Bizkona ialah untuk menjadi sebuah syarikat yang terkenal, mempan, serta boleh dipercayai dengan menawarkan produk makanan dan minuman yang berkualitas tinggi, mampu milik, serta halal, selari dengan semangat inovasi dan keusahawanan anak muda. Syarikat Yang Bis mempunyai 6 matlamat utama, yaitu yang pertama, menyediakan produk makanan dan minuman yang berkualitas, bersih, selamat, dan menggunakan bahan yang segar. Kedua, menawarkan harga berpatutan tanpa menjejaskan kualitas.
Ketiga, memberikan perkhidmatan pelanggan yang mesra, cekap, dan pantas. Keempat, menggunakan media sosial dan platform digital untuk promosi serta tempahan. Kelima, mengembangkan perniagaan dan memperkenalkan produk baru mengikut tren pasaran. Akhir sekali, untuk melahirkan ahli syarikat yang berdisiplin, berpengetahuan, dan berkemahiran keusahawanan. Pencapaian utama syarikat Young Biz ialah kejayaan dalam mencapai sasaran jualan sepanjang Expo Epicnet. Kejayaan ini didorong oleh strategi pemasaran yang berkesan, promosi yang konsisten, serta penetapan harga yang berpatutan. Sambutan yang sangat menggalakkan daripada pengunjung dapat meningkatkan jualan dan keyakinan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan oleh syarikat Young Biz. Penglibatan aktif setiap ahli kumpulan juga merupakan faktor utama yang menyumbang kepada kejayaan syarikat. Setiap ahli memainkan peranan masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan komitmen. Melalui kerjasama yang erat serta komunikasi yang jelas dan berkesan, segala perencanaan dan tugasan dapat dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini bukan sahaja membantu melancarkan operasi harian syarikat, malah mengukuhkan semangat berpasukan dan meningkatkan keberkesanan pengurusan secara keseluruhan. Syarikat menerima maklum balas pelanggan yang positif dan sangat memberangsangkan. Pelanggan berpuas hati terhadap rasa, kuantiti, serta harga produk yang ditawarkan. Harga yang berpatutan telah meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mendorong kepada pembelian berulang. Pendekatan perkhidmatan pelanggan yang diamalkan juga terbukti berkesan dan wajar untuk terus dikekalkan. Syarikat Young Biz Corner telah mengumpulkan beberapa bukti pencapaian serta resit jualan maklum balas pelanggan serta dokumentasi aktiviti promosi sebagai sokongan kepada kejayaan syarikat. Bukti-bukti ini menunjukkan prestasi perniagaan yang positif. Berikut merupakan beberapa bukti bagi menyokong pencapaian tersebut. Saya Margaret Janta Anak Limong, PR 24110086. Saya akan memetangkan tentang pencapaian keuangan dalam syarikat Young Biz Corner Enterprise. Secara keseluruhannya, perniagaan Young Biz Corner Enterprise telah menunjukkan pencapaian keuangan yang memberangsangkan sepanjang tempoh operasi. Jumlah keseluruhan aliran masuk tunai adalah sebanyak Rp2.279.50, hasil daripada modal permulaan dan jualan produk seperti makaroni, pentolan, dan juga air kelapa. Manakala, jumlah aliran keluar tunai bagi kos operasi adalah sebanyak Rp881.90 yang merangkumi kos pengangkutan dan juga kos bahan mentah. Oleh itu, perniagaan ini berjaya mencatatkan keuntungan bersih sebanyak Rp1.397.60, membuktikan bahawa pengurusan kewangan yang cekap dan strategi jualan yang berkesan telah menyumbang kepada kejayaan kewangan dalam syarikat Young Biz Corner Enterprise. Selain itu, perniagaan syarikat Young Biz Corner Enterprise telah menunjukkan prestasi yang bagus kerana telah mencapai target yang telah ditetapkan. Seramai 10 orang ahli kumpulan yang terlibat secara aktif dan setiap ahli telah berjaya mencatatkan jumlah jualan sebanyak Rp210. Saya Joinda Usun dengan nometrik DR 24110092. Saya menjawab jawatan sebagai pengurus pengeluaran. Sepanjang menjalankan perniagaan Young Biz Corner Enterprise, terdapat beberapa cabaran utama yang perlu dihadapi. Cabaran pertama ialah persaingan tinggi dalam industri makanan dan minuman, kerana terdapat banyak peniaga lain yang menawarkan produk yang hampir sama, sekaligus memberi kesan kepada pilihan pelanggan. Cabaran yang kedua ialah kos bahan mentah yang semakin mahal, serta kesukaran mendapatkan bahan tertentu. Keadaan ini menyukarkan perancangan pengeluaran dan memberi kesan kepada kos operasi perniagaan. Selain itu, kekangan masa dalam pengurusan tenaga kerja turut menjadi cabaran kerana perniagaan ini dijalankan secara sambilan. Komitmen lain menyebabkan masa bekerja, semua pekerja menjadi terhad dan perlu diurus dengan teliti. Cabaran seterusnya ialah pengambilan pengurusan pesanan secara dalam talian yang memerlukan ketelitian tinggi bagi mengelakkan kesilapan pesanan. Kesilapan kecil boleh menjejaskan kepuasan pelanggan. Di samping itu, faktor cuaca dan lokasi jualan juga mempengaruhi prestasi perniagaan, terutamanya dari segi jumlah jualan dan jualan harian. Keadaan cuaca yang tidak menentu boleh mengurangkan kehadiran pelanggan. Akhir sekali, mengekalkan kualiti dan kebersihan produk secara konsisten merupakan cabaran yang penting kerana ia melibatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap perniagaan kami. Sekian dari saya. Hello, saya Marcelo dan saya akan membentangkan apa kita boleh buat untuk mengatasi cabaran yang telah dikemukakan oleh Joinda. Pertama sekali, kita mengekalkan keunikan produk yang ditawarkan agar dapat menarikkan perhatian pelanggan berbanding dengan peniaga lain. Selain itu, kita boleh merancangkan pembelian bahan mentah secara lebih teratur dan berjadual untuk pemilihan pembekal dan kuantiti yang sesuai. Pengurusan
pengurusan masa yang lebih sistematik juga perlu dipertimbangkan untuk mengurangkan masalah kengkangan masa dan tenaga kerja. Bagi cabaran pengambilan pesanan secara talian, perniagaan ini menumpukan kepada pengurusan pesanan yang lebih tersusun. Pesanan direkodkan dengan jelas sama ada melalui aplikasi atau media sosial bagi mengelakkan kekeliruan. Seterusnya, bagi cabaran yang berpunca daripada faktor cuaca dan lokasi jualan. Young Biz Corner Enterprise memilihkan lokasi yang sesuai dan strategik sejauh yang mampu serta menyesuaikan waktu operasi mengikut keadaan semasa. Akhir sekali, untuk menangani cabaran mengekalkan kualiti dan kebersihan produk, perniagaan ini memberikan perhatian serius terhadap kebersihan tempat penyediaan, peralatan dan pengendalian makanan. Hello, nama saya Wilkinson Aliu. Saya akan membentangkan cadangan penambahbaikan perniagaan untuk masa hadapan. Pertama, promosi digital perlu dirancang lagi awal untuk menarik minat lagi pelanggan kita. Seterusnya, perancangan jadwal siaran yang konsisten supaya orang nampak kita punya syarikat tuh bila dia akan berjual dan berapa harga yang dijual. Seterusnya, sistem keuangan yang sistematik perlu diwujudkan, di mana kita akan analisis lagi kita punya keuangan, untung dan rugi. Seterusnya, pengurusan sumber manusia lebih diperkukuhkan, di mana maksudnya di sini kerjasama antara ahli syarikat itu perlu diperkukuhkan agar kita punya syarikat kerjasamanya lagi bagus dan berkesan, orang bilang supaya berjaya di masa hadapan. Itu sahaja. Sebagai kesimpulannya, kursus asas pembudayaan keusahawanan EPK telah memberikan peluang dan pengalaman kepada pelajar untuk mempelajari dan mendapatkan pengalaman dalam mengurus dan menjalankan perniagaan di kawasan Fakulti Pertanian Lestari. Pelbagai kaedah jualan telah dilakukan oleh pelajar, yaitu secara dalam talian, melalui WhatsApp dan TikTok, serta secara bersemuka pada 13 Disember 2025. Secara tidak langsung, pelajar telah berpeluang untuk mendapatkan kemahiran tertentu dalam subjek ini seperti kemahiran berkomunikasi, kepimpinan, mengurus keuangan dan sebagainya. Dengan pengalaman yang diperoleh, pelajar dapat menambah